Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian ketiga bab 7 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu 7.3 luas poligon. Jadi seperti yang kita sedia tahu, poligon yang paling asas adalah segitiga. Maka contoh yang kita akan bincangkan dahulu biasanya melibatkan segitiga dahulu, selepas tu baru kita balik kepada poligon yang lebih banyak sisi seperti sisi 4, pentagon dan sebagainya. Jadi apa yang istimewa untuk 7.3 ini adalah kita akan kirakan luas poligon tu hanya diberi titik koordinatnya. Dan kita akan gunakan satu rumus yang utama di sini iaitu dipanggil sebagai algoritma shoot length iaitu tali kasut. Kenapa rumus ni dipanggil sebagai tali kasut? Kerana kita akan mengirakannya seperti memasang tali kasut. Jadi mari kita lihat dahulu contoh di sini. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, contoh untuk bahagian ni adalah melibatkan segitiga dahulu kerana segitiga ni adalah poligon yang paling asas. Jadi untuk segitiga, kita semestinya akan ada 3 bucu iaitu bucu A, B dan C. Selepas tu kita perlu pandai untuk menggunakan rumus untuk mengirakan luas poligon ini. Jadi perhatikan macam mana kita susunkan koordinat tu dalam rumus. Jadi pertama sekali kita akan ada satu per2. Selepas tu kita ada satu tanda modulus. Tujuan modulus ini adalah menjadikan apa-apa hasil kiraan dalam tu negatif atau positif pun hanya keluar positif sahaja. Iaitu dipanggil sebagai nilai mutlak jugalah. Jadi di sini kita akan mulakan dengan mana-mana koordinat. Contohnya di sini kita mulakan dengan A iaitu X1, Y1. Dan perhatikan cara susunan di sini sebenarnya adalah lawan arah jam. Kerana kita mahu hasilkan hasil kiraan yang positif. Sekiranya kita gunakan mengikut arah jam, kita akan menghasilkan hasil yang negatif. Tetapi tidak apa juga kalau kita dapat negatif kerana kita ada tanda modulus tu yang akan menjadikan semua hasil itu jadi positif sahaja. Jadi kembali kepada rumus tu, kita ada X2, Y2, X3, Y3 dan kembali kepada asal iaitu A. Jadi di sini walaupun kita hanya ada 3 bucu sahaja, hasil di sini apabila kita isi ke dalam rumus tu, kita mesti ada 4 pasangan koordinat. Jadi di sini anda perlu berhati-hatilah, iaitu anda mesti memula dengan satu titik dan berakhir dengan satu titik yang sama. Dan sini juga kita perlu mengikut tertib. Untuk 3 bucu tu, disebabkan dia hanya 3 bucu, macam mana kita susun pun dia memang akan ikut tertib. Masalahnya datang apabila kita ada 4 bucu dan seterusnya. Contohnya di sini, contohnya ini adalah 1, 2, 3. Kalau saya susun mengikut arah jam, dia juga adalah mengikut tertib. Jadi kalau kita hanya 3 bucu, tak apalah. Dia memang macam mana you susun pun dia akan mengikut tertib. Masalahnya datang apabila kita ada 4 dan ke atas. Jadi kita akan kajinya semasa kita lihat contoh dan selepas kita susun, kita perlu mengikut cara untuk mendarabnya. Cara mendarab di sini sebenarnya terbahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan dengan arah yang begini dahulu, selepas tu dengan arah yang macam ni. Jadi kita boleh gunakan V untuk ingatlah mana dahulu. Kita mesti mula dengan bahagian ini dahulu, selepas tu baru bahagian ni. Jadi kita boleh gunakan huruf V untuk ingatnya. Jadi kita mulakan dengan tanda yang warna merah ini iaitu arah ke bawah tu. Jadi kita akan darabkan setiap pasangan ini iaitu X1 darab dengan Y2 tambah dengan X2 darab dengan Y3 dan tambah dengan X3 darab dengan Y1. Jadi bahagian ni semuanya adalah tambahnya, iaitu arah ini kita akan gunakan tambah untuk hasil darab semua tu. Selepas tu kita ada kumpulan yang kedua di mana kita ada X2 darab dengan Y1. Nah, tolak dengan X3 darab Y2 dan lagi satu adalah X1 darab dengan Y3. Bahagian belakang ini semuanya adalah tolak. Jadi kita ada 2 kumpulan utama lah, iaitu depan ni adalah tambah, belakang ni sebenarnya adalah tolak. Cuma yang kita faktor keluar tolak tu. Jadi sebenarnya bahagian ni kita hanya perlu pandai untuk menggunakan rumus ni untuk mengirakan luas poligon. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi contoh yang pertama itu melibatkan segitiga, iaitu seperti yang saya maklumkan tadi, segitiga adalah poligon yang paling asas, maka contohnya selalu bermula dengan segitiga dahulu. Jadi cari luas ABC dengan bucu-bucunya ialah A -2, -3, B 45 dan C 17. Untuk segitiga sebenarnya kita tak payah lukiskannya sebab macam mana kita susun pun dia akan mengikut tertib. Maksudnya dia tidak melompat melalui mana-mana bucu.
maka kita boleh mula kira dahulu. Jadi kita tak payah bimbang ini ikut atau lawan arah jam. Kita hanya gunakan rumus tu sahaja. Jadi di sini saya pilih untuk mula dengan A, iaitu negatif 2, negatif 3. X tu di atas, Y tu di bawah. Lepas tu huruf B dan kita punya koordinat C iaitu 1, 7. Selepas tu saya mesti berakhir dengan koordinat A itu iaitu negatif 2, negatif 3. Lepas tu tutup kita punya modulus. Selepas tu saya akan mulakan kumpulan yang pertama iaitu kita akan darab seperti ini dahulu. Iaitu gunakan huruf V untuk ingatkannya. Kita akan darab seperti ini iaitu kita akan mulakan modulus kumpulan pertama. Negatif 2 darab dengan 5. Jadi kalau kita nak gunakan kurungan tu, pastikan kurungan ni kita gunakan kurungan besar dan dalam tu kurungan kecil. Iaitu negatif 2 darab 5 tambah dengan 4 darab 7 tambah dengan 1 darab dengan negatif 3. Tutup kurungan besar. Dan ini adalah kumpulan yang pertama di mana semuanya adalah tambah. Lepas tu kumpulan yang kedua tu kita akan gunakan tolak. Dan kita masukkan kurungan. Jadi di sini kita boleh gunakan warna lain untuk bezakannya. Contohnya di ini negatif 3 darab 4, 5 darab 1 dan 7 darab negatif 2. Anda juga boleh darabkan 4 darab negatif 3 sebab arahnya tidak penting sangat sebab negatif 3 darab 4 atau 4 darab negatif 3 tu sebenarnya adalah samamnya. Jadi saya tuliskan 4 darab negatif 3. Ini tambah sebab kita sudah keluarkan negatif tu, keluarkan tolak tu. Jadi selepas tu 1 darab 5 tambah negatif 2 darab dengan 7. Tutup kurungan dan tutup dengan modulus. Selepas tu dalam ni sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator untuk kirakan sahajalah. Jadi saya gunakan kiraan tangan sahaja. Jadi di sini negatif 2 darab 5 negatif 10. 4 darab 7 28. 1 darab negatif 3 negatif 3. Lepas tu tolak. Dalam ni pun sama juga, buka semua kurungan tu dengan darab 4 darab negatif 3 negatif 12. 1 darab 5 5. Negatif 2 darab 7 negatif 14. Selepas tu kita hanya kirakan dalam tu. Tengok apa hasilnya. Negatif 10 tambah 28 18. 18 tolak 3 dapatnya 15. Selepas tu yang belakang ni pula tolak. Okey, yang ini negatif 12 tambah 5 negatif 7. Negatif 7 tolak dengan 14 tu adalah negatif 21. Jadi kita hanya bukakan kurungan tu. Jadi seterusnya kita hanya perlu buka kurungan 15 tambah dengan 21 dan kita dapat ni 1 per 2. Hasil tambah di dalam tu 36. Dan kita dapat ni nilainya adalah bahagi 2 kita dapat 18. Dan di sini kalau kita nak letakkan unit, ini adalah unit kuasa 2. Kerana ini adalah luas poligon. Jadi sebenarnya agak senang sahaja. Kita hanya susunkan koordinat tu mengikut tertib. Selepas tu kita darabkannya mengikut bentuk seperti ini. Iaitu bentuk seperti memasang tali kasut lah. Kita boleh gunakan huruf V untuk bantu kita. Iaitu bahagian ni kita akan gunakan tambahnya. Bahagian ni adalah gunakan tolak. Jadi tolak tu sebenarnya adalah di luar ni lah. Dalam ni masih lagi tambah sebab kita sudah faktor keluar tolak tu. Jadi begitu saja jawapan untuk pertama ni. Mari kita teruskan dengan contoh yang kedua. Jadi untuk contoh kedua ni adalah soalan yang biasa kita temui dalam buku teks juga. Iaitu diberi nilai luas tu, kita akan menentukan nilai satu pemboleh ubah. Iaitu di sini adalah pemboleh ubah K yang terletak di dalam salah satu bucunya. Jadi apa yang kita perlu buat sebenarnya, kita hanya ganti semua ni dalam rumus. Selepas tu kita kirakan untuk menentukan nilai K itu. Dan di sini kita ada beberapa nilai yang mungkin. Biasanya adalah 2 nilai lah. Sebab nilai mutlak tu boleh positif atau negatif. Jadi di sini kita lihat contoh itu. Koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga ABC ialah A, B dan C. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K jika luas segitiga ABC ialah 12 unit. Jadi seperti biasa kita akan susunkan semua koordinat tu dalam rumus. Iaitu 1, 2, negatif 3, 1, K, 4 dan kita berakhir dengan koordinat A kita 1, 2 sama dengan 12. Jadi selepas tu kita kirakan saja 1 per 2.
Jadi di sini biasanya kita perlu gunakan kurungan besar sebab setiap satu darab tu kita akan gunakan kurungan kecil. 1 darab 1 tambah dengan negatif 3 darab dengan 4 tambah dengan K darab 2. Habis untuk kumpulan pertama, kita akan tolak dengan kumpulan kedua, iaitu negatif 3 darab dengan 2 tambah K darab dengan 1 tambah 1 darab dengan 4. Tutup kurungan, tutup modulus tambah dengan 12. Jadi selepas tu kita hanya kirakan yang dalam tu, jadi kita darabkan sahaja. Jadi di sini 1 darab 1 1 tambah dengan negatif 3 darab 4 negatif 12. K darab 2 tu 2K. Lepas tu kita ada kumpulan kedua, tolak dengan negatif 3 darab 2 negatif 6. K darab 1 K. Dan 1 darab 4 tu adalah 4. Jadi tutup modulus sama dengan 12. Jadi seterusnya kita kirakan sahaja. Jadi 1/2. Jadi modulus 1 tolak 12 tu negatif 11 tambah dengan 2K. Jadi ingat di sini tak boleh kita tambahkan sebab ini adalah sebutan yang berlainan. Jadi selepas tu kita tolak dengan kumpulan belakang ni. Negatif 6 tambah 4 negatif 2 tambah dengan K. Modulus 12. Jadi selepas tu di sini apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buka kurungan ni. Jadi kita dapat 1/2 negatif 11 negatif jadi positif atau tambah 2 dan 2K negatif positif negatif K sama dengan 12. Jadi di sini saya sambung ke muka surat seterusnya kerana tak cukup ruang. Jadi apa yang kita kirakan tu adalah 1/2 negatif 11 tambah 2 tu akan dapat negatif 9. Lepas tu 2K tolak K dapat K. Tutup modulus sama dengan 12. Jadi modulus ni akan menjadikan hasil kiraan dalam tu jadi positif. Jadi tanda modulus ni akan menjadikan apa-apa kiraan dalam tu menjadi positif. Jadi dia ambil asal tu mungkin dia adalah negatif dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat tu, kita akan alihkan 1/2 ni dan juga modulus ni. Jadi 1/2 ni saya alih ke sebelah, daripada bahagi 2 tu jadi darab 2. Maka saya akan dapat negatif 9 tambah dengan K. Lepas tu ni 12 darab 2 jadi 24. Jadi selepas tu saya akan hilangkan modulus tu. Semasa saya hilangkan modulus tu, disebabkan nilai dalam ni dia boleh positif atau negatif. Jadi apabila saya buka kurungan tu, dia boleh jadi positif negatif. Jadi negatif 9 tambah K tu, dia boleh jadi sama dengan 24. Atau negatif 9 tambah K itu jadi negatif 24. Jadi modulus tu, dia menjadikan nilai tu hanya menjadi positif saja. Jadi asalnya boleh positif atau negatifnya. Jadi kita pindahkan negatif 9 ke sebelah. K sama dengan 24. Tolak jadi tambah. Jadi K itu mungkinnya jadi 33. Atau K itu disebabkan negatif 24 tambah dengan 9. Kita punya K ini juga mungkin adalah negatif 15. Jadi kita ada dua nilai K yang mungkin kerana asalnya dia boleh jadi negatif atau positif. Jadi begitulah contoh yang kedua. Selepas tu kita lihat pula. Apa yang berlaku adalah kita akan balik ke poligon yang lebih banyak sisi, iaitu sisi 4. Jadi untuk sisi 4, saya nasihatkan semua supaya kita lakarkan gambar rajanya. Sebab kalau tanpa gambar raja, kita mungkin tersilap tertib. Maksudnya kita tersilap susunkan koordinat tu ke dalam rumus. Kalau kita silap susun, kita akan dapat jawapan yang berlainan kerana setiap satu tu kita perlu darabkan mengikut tertib. Jadi contohnya di sini, kita perlu susunkan daripada A, B, C, D. Jadi kalau kita tidak lakarkan gambar raja, kemungkinan C dan B itu akan terbalik. Jadi kita perlu lakarkan dahulu, lepas tu susunkan mengikut tertib iaitu melawan arah jam. Selepas tu kita darabkan untuk dapatkan hasilnya. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contohnya, cari luas segi 4 PQRS dengan bucu-bucu P, Q, R dan S. Jadi seperti yang saya kata tadi, di sini kita perlu hati-hati. Walaupun kebanyakan soalan tu memang susunkan PQRS tu mengikut tertib,
Tapi kadang-kadang dia tidak semestinya. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita lakarkan sahaja. Jadi lakaran tu tidak perlu cantik sangat sebab ini hanya untuk kita punya panduan sahaja. Jadi P24 tu kita boleh tandakan ni 24. P tu adalah di sini. Selepas tu kita ada Q negatif 2. Jadi negatif 2 di sini, positif 2Y. Jadi tandakan ini adalah Q. Selepas tu R kita adalah 1 negatif 4 iaitu di bawah sini. Kita punya R. Dan satu lagi adalah S iaitu berada di paksi X. Jadi di sini dia memang mengikut tertib. Jadi kita boleh mulakan dengan mana-mana satu bucu. Biasanya saya memang mulakan dengan P lah supaya kita ikut susunan huruf tu. Jadi P susunkan melawan arah jam. Jadi selepas kita lakarkan, kita boleh mula untuk mengirakannya. Jadi lakaran ini sebenarnya hanya untuk menentukan adakah bucu itu disusunkan mengikut tertib. Dan di sini kita boleh mulakan dengan mana-mana bucu. Dan saya pilih untuk mulakan dengan P lah sebab mengikut susunan huruf 1/2. Lepas tu tuliskan dia punya simbol modulus. Lepas tu koordinat P iaitu 2, 4. Lepas tu Q negatif 2, 2. R 1 negatif 4. S 3 sifar. Dan kita kembali kepada huruf P kita iaitu 2, 4. Selepas tu kita hanya kirakan mengikut peraturannya iaitu mesti mengirakan bahagian ini dahulu. Jadi kita perlu darabkan bahagian ini yang melibatkan tambah sahaja. Jadi 1/2. Okay, modulus. Lepas tu kurungan besar 2 darab 2 tambah dengan negatif 2 darab negatif 4 tambah dengan 1 darab dengan sifar dan tambah dengan 3 darab 4. Okay, habis untuk kumpulan pertama dan kita ada tolak. Selepas tu kita ada kumpulan yang kedua. Jadi di sini saya gunakan warna lain. Jadi kita perlu darabkan 4 negatif 2, 2 1, negatif 4 3 dan sifar 2. Jadi kalau anda gunakan arah yang bertentangan, contohnya negatif 2 darab 4 pun boleh juga sebab 4 darab negatif 2 dengan negatif 2 darab 4 adalah sama. Jadi kita akan buka kurungan besar. Jadi negatif 2 darab 4 tambah dengan 1 darab dengan 2 tambah dengan 3 darab dengan negatif 4 dan satu lagi adalah 2 darab sifar. Jadi tutup kurungan, tutup modulus. Selepas tu kita hanya kirakan. Dan di sini sebenarnya boleh gunakan kalkulator untuk membantulah. Jadi 2 darab 2 tu adalah 4. Negatif 2 darab negatif 4 tambah 8. 1 darab sifar minus sifar tambah dengan 3 darab 4, 12. Tutup kurungan. Tolak. Lepas tu belakang ni pun negatif 2 darab 4, negatif 8. Tambah dengan 1 darab 2, 2. Tambah dengan 3 darab negatif 4, negatif 12. 2 darab sifar memang sifar. Jadi tutup kurungan, tutup modulus. Selepas tu kita kirakan. Okay, 4 tambah 8, 12. 12 tambah 12, 24. Tolak dengan negatif 8 tambah 2, negatif 6. Negatif 6 tambah negatif 12 tu kita akan dapat tolak dengan negatif 18. Jadi di sini kita buka kurungan tu, kita akan dapat ni adalah negatif-negatif jadi positif. 24 tambah 18. Lepas tu kita dapat 1/2. Hasil tambahan di sini adalah 42. Dan kita bahagi 2 tu jadi 21 unit kuasa 2. Jadi begitulah contoh yang melibatkan sisi 4. Sebenarnya cara kerjanya sama sahaja. Cuma kita perlu hati-hati adalah kita perlu pastikan setiap bucu ini ada disusun mengikut tertib. Maksudnya anda tidak boleh lompat melalui mana-mana bucu. Contohnya kalau anda lompat P ke R terus, anda sudah silap. Anda mesti mengikut PQRS atau mengikut PSRQ. Ikut atau lawan arah jam tu tak apa. Yang penting adalah setiap bucu itu mesti disusun mengikut tertib tanpa melompat mana-mana satu lah. Jadi di sini sekadar kita perlu kirakan mengikut rumus sahaja. Jadi mari kita teruskan dengan contoh seterusnya. Jadi contoh seterusnya adalah secara umumnya macam mana kita kirakan luas poligon ni untuk poligon yang lebih banyak sisi. Dan contohnya yang terdekat adalah pentagon lah. Jadi cara kita susunkan sebenarnya adalah sama saja. Iaitu kita pilih satu permulaan
X1, Y1 dan selepas tu kita letakkan mengikut tertib satu persatu tanpa melompat mana-mana bucu di antaranya lah. Kita susunkan semua di mana kita bermula, di situ juga kita berakhir. Selepas tu kita ada dua kumpulan utama. Yang pertama tu adalah kita akan gunakan tambah, hasil tambah semua hasil darab, iaitu bahagian ni. Selepas tu tolak dengan satu lagi bahagian. Yang bahagian kedua tu kita akan mulakan dengan tolak. Jadi kita akan tolak dengan hasil darab semua bahagian yang melibatkan bahagian ni. Selepas tu itulah jawapan kita sahaja. Sebenarnya agak senang saja. Apa yang penting adalah kita susunkan koordinat tu mengikut tertib, sama ada mengikut arah jam atau melawan arah jam. Selepas tu kita hanya darabkan mengikut dua kumpulan tambah. Ingat kita mesti ikut huruf V ini, iaitu kita kena kirakan bahagian ini dahulu. Selepas tu baru kita tolak dengan hasil tambah semua bahagian yang ini. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh soalan di sini adalah kita lihat satu poligon yang lebih banyak sisi, iaitu pentagon. Kalau bagi banyak sisi itu kita hanya tambahkan koordinat sahajalah. Jadi cari luas sebuah pentagon dengan bucu-bucunya A, B, C, D dan E. Jadi seperti biasa apabila bucunya lebih, kita perlu lakarkan gambar rajangnya dahulu untuk memastikan kita dapat susunkan koordinat itu mengikut tertib. Jadi kita lakarkan gambar rajang ini. Jadi kita punya Y dan kita punya X. Jadi di sini A sifar -7 adalah di bawah ni, iaitu di sini. Kita hanya lakarkan sahaja. Lepas tu kita ada B 1 sifar. Jadi B di sini. C sifar 6. D -27. Dan E kita adalah -5, -1. Iaitu bahagian ini. Jadi E. Jadi sebenarnya dia memang mengikut tertib. Maka kita boleh mula dari A, B, C, D, E dan kembali ke A. Jadi kita hanya masukkan ke dalam rumus 1/2, susunkan koordinat tu sifar -7, 1 sifar, sifar 6, -27, -5, -1 dan berakhir dengan koordinat A kita, iaitu sifar -7. Selepas tu kita mulakan dengan kumpulan pertama, iaitu arah seperti ini dahulu. Jadi kita kena 1/2. Okey, modulus guna kurungan besar. Sifar darab sifar tambah dengan 1 darab 6 tambah dengan sifar darab 7 tambah dengan -2 darab -1 dan tambah dengan -5 darab -7. Jadi ini kumpulan pertama. Tolak dengan kumpulan yang kedua. Jadi kumpulan kedua tu, kalau anda tak mahu lukis banyak tanda sangat, kita boleh darab terus saja. 1 darab -7 tambah dengan sifar darab sifar tambah dengan -2 darab 6 tambah dengan -5 darab 7 dan tambah dengan sifar darab -1. Selepas tu tutup kurungan, tutup modulus dan kita kirakan satu persatu. Jadi di sini sifar darab sifar memang sifar, jadi tak payah tulis sifar lah. 1 darab 6, 6. Sifar darab 7 memang sifar. -2 darab -1 tu positif 2. -5 darab -7 positif 35. Ditambah, tolak dengan kumpulan kedua. 1 darab -7, -7. -2 darab -6, -12. -5 darab -7, -35. Dan sifar darab -1 tu memang sifar. Dan kita kirakan. Jadi 1/2. Kirakan yang bahagian ni. 6 tambah 2, 7. 7 tambah 35, 42. Okey, bahagian belakang ni pula tolak dengan -7 tambah -12, -19 tambah dengan 35. Kita dapat ni adalah 54. Nah, jadi di sini kita perlu hati-hati, ada negatif-negatif jadi positif. Jadi kita dapat buka kurungan tu 42 tambah 54. Dan kita dapat ni 1/2 darab dengan 96. Iaitu kita dapat hasilnya adalah 48 unit kuasa 2. Untuk luas tu memangnya adalah kuasa 2 lah. Disebabkan kita tak tahu ni adalah unit apa, kita gunakan unit kuasa 2 sahaja.
Jadi begitulah jawapan untuk bahagian ni. Yang penting adalah kita perlu lakarkan gambar rajah tu untuk memastikan bucu itu adalah disusunkan mengikut tertib tanpa melompat mana-mana bucu. Jadi selepas tu kita hanya kirakan mengikut dua kumpulan. Ingat kita mesti mulakan dengan bahagian ini dahulu. Selepas tu baru kita tolak dengan hasil tambah bahagian ini. Jadi gunakan huruf B untuk ingatkannya. Jadi seterusnya mari kita lihat satu lagi contoh penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah biasanya akan melibatkan ilmu yang lebih daripada bahagian ni. Contohnya apa yang you belajar semasa tingkatan 2 atau apa yang anda belajar semasa 7.1. Jadi mari kita lihat contoh. Diberi M ialah titik tengah AB, manakala N ialah titik tengah AC. Cari koordinat titik M dan C. Jadi di sini kita perhatikan M dan C itu adalah dalam keadaan yang berbeza. M itu adalah titik tengah, manakala C itu adalah hujung. Jadi kita akan buat ni satu persatu. A ni untuk kita ambil titik M, kita hanya gunakan rumus yang kita belajar semasa tingkatan 2, iaitu titik tengah tu. Jadi tambahkan X dengan X bagi 2, Y dengan Y bagi 2. Jadi negatif 2 tambah 6 bagi 2, 3 tambah 7 bagi 2. Jadi di sini titik M kita sangat mudah aja, iaitu kita akan dapat ini adalah 4/2, 10/2. Jadi M tu adalah 25. Jadi begitu untuk kita ambil M. Jadi untuk carikan C tu akan gunakan cara yang berlainan. Jadi untuk kita ambil C, kita akan katakan dahulu. Katakan C ini sama dengan XY. Selepas tu kita akan gunakan rumus titik tengah ni, iaitu kita akan tambahkan negatif 2 dengan X, kerana X tambah X bagi 2 sama dengan 3. Dan kita punya Y tambah Y, iaitu 3 tambah Y bagi 2 akan sama dengan 2. Selepas tu kita hanya bandingkan X dengan X, Y dengan Y. Negatif 2 tambah X per 2 sama dengan kita punya 3. Pindahkan 2 ke sebelah, iaitu bahagi ke darab. 2 darab 3, 6. Pindahkan tolak 2 ke sebelah, jadi tambah 2. Dan X tu adalah 8. Dan kita sambung untuk Y. 3 tambah Y per 2 sama dengan 2. Darabkan 2. 3 tambah Y sama dengan 4. Lepas tu pindahkan 3 ke sebelah, jadi tolak. Dan Y kita adalah 1. Jadi untuk koordinat C kita adalah 8, 1. Jadi kita sudah berjaya untuk selesaikan soalan A ni. Dan soalan A ni sebenarnya M dan C itu akan gunakan cara yang berbeza. Jadi anda boleh bandingkan kedua-duanya. Jadi di sini kita lihat soalan B pula. Nisbah luas segitiga AMN kepada luas sisi 4 PCMN. Jadi sebenarnya bahagian ni kita hanya gunakan kita punya rumus tu untuk mengirakan luas sahaja. Jadi kita perlu kan koordinat-koordinat untuk A dahulu, baru kita dapat carikan B. Jadi kita akan perlukan kita ambil gambar rajah. Saya akan lengkapkan kita ambil M ni adalah 2, 5 dan C adalah 8, 1. Jadi disebabkan tak cukup luang, saya akan sambung ke muka surat seterusnya. Jadi di sini kita hanya perlu kirakan luas untuk segitiga AMN dan sisi 4 MNBC. Jadi kita lihat kita ambil luas AMN tu. Jadi kita hanya perlu susunkan mengikut tertib. Jadi untuk segitiga tu, kalau kita gunakan lawan arah jam, kita boleh mulakan dengan A. Lepas tu 3, 2. Lepas tu baru kita ambil 2, 5 dan balik kepada asal kita, iaitu negatif 2, 3. Selepas tu kita hanya kirakan seperti biasa. Mulakan dengan arah ini dahulu. 1/2 modulus, buka kurungan besar, negatif 2 darab dengan 2 tambah 3 darab 5 tambah dengan 2 darab 3. Okey, habis kumpulan pertama, tolak dengan kumpulan kedua. Jadi 3 darab 3. Lepas tu 2 darab 2. Dan lagi satu adalah negatif 2 darab 5. Tutup kurungan. Tutup modulus. 1/2. Okey, jadi kita ada hasil darab tu negatif 4 tambah 15 tambah 6. Tolak dengan 9
tambah 4, negatif 2 darab 5, negatif 10. Jadi bahagian ni kita perlu hati-hati darab sebab ada banyak nombor. Jadi 1/2 dapat ni adalah negatif 4 tambah 15, 11. 11 tambah 6, 17. Tolak dengan, jadi kita lihat dulu hasil di dalam ni. 9 tambah 4 tu adalah 13. 13 tolak dengan 10 adalah 3. Jadi tolak dengan 3. Lepas tu kita dapat ni 1/2. 17 tolak 3 iaitu 14. Jadi hasil untuk MMN kita adalah 7 unit. Jadi sekarang pula kita kirakan untuk BCMN. Walaupun BCMN tu mengikut arah jam, tapi jangan bimbang asal kita susunkannya mengikut tertib, iaitu semua bucu itu disusunkan mengikut susunan, maka kita akan dapat jawapan yang betul. Jadi di sini saya akan cuba untuk bagi anda satu contoh di mana saya susunkannya mengikut arah jam. Jadi sebenarnya adalah samamnya. Jadi kita mulakan dengan B 67, C 81, 32, 25 dan 67 balik. Jadi yang penting adalah kita susunkan bucu itu mengikut tertib, bukannya mengikut arah. Walaupun kita gunakan arah ikut jam, kita akan hasilkan nombor negatif. Tanda modulus tu akan bantu kita untuk positifkannya balik. Jadi kita hanya kirakan mengikut arah kita. Jadi di sini ada dua kumpulan pertama. Jadi 6 darab 1, 8 darab 2, 3 darab 5 dan 2 darab 7. Jadi saya bagi kumpulan yang pertama dahulu, iaitu 6 darab 1 tambah dengan 8 darab 2 tambah dengan 3 darab 5 tambah dengan 2 darab 7. Lepas tu tutup kurungan. Dan ini kumpulan pertama. Lepas tu saya akan tolak dengan kumpulan kedua, iaitu 8 darab 7 tambah dengan 3 darab 1 tambah dengan 2 darab 2 tambah dengan 6 darab 5. Tutup kurungan, tutup modulus. Jadi kita kirakan setiap satu. Jadi di sini 6 darab 1, 6 tambah 8 darab 2, 16. 3 darab 5 tu 15. Tambah dengan 2 darab 7, 14. Tolak dengan di sini 8 darab 7, 56. Tambah dengan 3, tambah dengan 4, tambah dengan 30. Lepas tu tutup kurungan, tutup modulus. Jadi kalau anda cukup luang, anda tulis di sebelah ni lah. Sebab saya tak cukup luang, baru saya tulis seperti ini. Lepas tu kita boleh gunakan kalkulator bantu kita kira lah. Bantu 51. Tolak dengan yang belakang tu. Jadi perhatikan kita memang akan dapat hasilnya adalah negatif lah. Sebab kita tolak dengan nombor yang lebih besar. Jadi di sini kita dapat 1/2 negatif 42. Jadi jangan bimbang walaupun kita ada negatif. Sebab tanda modulus ni akan tolong kita positifkan balik. Jadi di sini kita akan dapat 21 terus. Jadi jangan bimbang dengan negatif tu. Negatif tu memang tidak akan diambil. Sebab luas tu dia hanya akan ada nombor positif saja dengan bantuan tanda modulus ni. Jadi selepas kita sudah dapat kedua-dua nilai tu, iaitu kita nak carikan nisbah AMN kepada BCMN. Yang tadi, yang kita kira-kira tadi, ini adalah 7, ini adalah 21. Maka jawapan akhirnya adalah 7 kepada 21. Dan ingat untuk nisbah ni, kita mesti permudahkan kepada nombor yang paling ringkas. Jadi kita perlu bahagi 7, bahagi 7. Kita punya jawapan adalah 1 kepada 3. Jadi begitulah jawapan untuk bahagian ini. Jadi sebenarnya bahagian ni, iaitu 7.3 ni adalah sesuatu yang agak menarik. Kerana kita belajar satu rumus baru, iaitu algoritma short length ni. Jadi apa yang penting adalah kita perlu pastikan setiap bucu itu adalah disusunkan ke dalam rumus tu mengikut tertib, tanpa melompat melalui mana-mana bucu. Jadi yang cabarannya adalah apabila dia ada 4 dan lebih lah. Untuk segitiga tu kita hanya susunkan saja. Sebab untuk 3 bucu tu macam mana kita susun pun dia akan mengikut tertib. Arah itu kurang penting. Sebab walaupun kita susunkan mengikut arah jam akan hasilkan negatif, tanda modulus tu akan membantu kita untuk positifkannya balik. Yang penting adalah apabila kita ada sisi 4, pentagon dan seterusnya,
kita perlu lakarkan gambar raja itu untuk memastikan kita susunkan titik koordinat itu mengikut tertib. Itu yang penting. Selepas tu kita perlu ingat kita mesti darabkan bahagian ini dulu dan kita tambahkan semua hasil darabnya. Tolak dengan bahagian hasil darab bahagian ni. Jadi kita boleh gunakan huruf V untuk membantu kita ingat bahagian ini. Selepas tu kita hanya kirakan. Dan disebabkan agak banyak bucu yang terlibat, jadi anda perlu kirakan dengan hati-hati, terutamanya ada banyak positif dan negatif. Akhir sekali kita punya jawapan tu memang hanya positif sahaja kerana kita ada tanda modulus untuk membantu kita. Jadi itu saja untuk bahagian ni. Saya harap bahagian ni dapat membantu adik-adik semua untuk memahami macam mana kita kirakan luas poligon dengan menggunakan rumus yang baru ini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.